Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Maka min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Belum saya cucu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Siti Zubaidah, Maisarah, Istiqamah, Nur Faraizu, Megat Azwan Ishaq, Eri Ezekiel, Nur Hazawani, Halimatus Sa'diah Bahari, anak beranak makanya Ustaz Manis, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Azlina Awang, Muhammad Firdaus Khairuddin, Nur Azimah Awang, Muhammad Mulhaf, insya-Allah. Ustaz Manis, masya-Allah, ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Salli ala Sayyidina Muhammad. Faris Bakaruddin, Nur Aisyah As Wan War WKN, Hana Wancik, ahlan wa sahlan Hana Wancik, insya-Allah. Famous Hana Wancik ni. Famous dekat apa ni, tanyalah ustaz. Martini Sarif Pardi, ahlan wa sahlan. Eva Mahira, Wati Cusar, ahlan wa sahlan. Sazali kami, oh macam kenal ni. Duk mana ni? Orang Jawa tak selesai ni. Nur Azimah Awang, Muslina Kadir, Salih ala Sayyidina Muhammad. Hurun Inmu, Zainun Harun, ahlan wa sahlan. Kamaruddin Makdarus, Mawar Sufi, Ahmad Hasnul Kamaruddin, ahlan wa sahlan. Faris Bakardin, Muhammad Nur Hafizah Abdullah, ahlan wa sahlan. Lili, Ruzi Lawati, Haryati, Izhar Abdul Wahab, masya-Allah. Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih semua yang sudi untuk bersama dengan kita pada malam ni, bersama-sama kita insya-Allah. Dan kita nak sambung pengajian kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dan kita masih berada pada bab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang ke-55, bab zuhud kepada dunia. Zuhud kepada dunia dan kelebihan
bab keutamaan zuhud di dunia dan anjuran untuk mengambil sedikit daripada dunia dan keutamaan fakir. Terima kasih Atan, Nurin Mahmud, terima kasih Zaliha, Sarifah Makzin, Firdaus Jannah Al-Amin daripada Johor. Macam mana Johor hari ni, hujan tak? Nur Khamizah, Ilin Rohaya, Ramli Yahya, Abdul Halim. Oh, Abang Halim tadi kayuh dengan saya tadi. Terima kasih Salih ala Sayyidina Muhammad. Okey, kita bab keutamaan zuhud di dunia dan anjuran untuk mengambil sedikit dunia dan keutamaan fakir. Dan kita berada pada hadis yang ke-22 pada bab yang ke-25. Hadis berapa? Hadis berapa tu? Baru nak tengok. Sahabat Ustaz. Kitab banyak, rajin mengaji. Kan? Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Hadis ke-482, muka surat 392. 482, muka surat 392, ataupun dalam susunan bab yang ke-55, hadis yang ke-22. Boleh? Nampak dah? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala inna ad-dunya mal'unatun. Ala inna ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa dzikrallahi ta'ala wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman, rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasanun. Salli ala sayyidina Muhammad. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, salli ala sayyidina Muhammad, bahawa saya pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salli ala sayyidina Muhammad, ala inna dunya mal'unatun. Ingatlah, sesungguhnya dunia itu dilaknat. Ketahuilah, sesungguhnya dunia ini dilaknat. Apa maksud dilaknat tu? Yakni dibenci, tidak ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Yakni hal-hal yang bersifat ketaatan yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad menghantarkan kepada redha Allah. Wa ma tidaklah difahami daripada hadis ini pencelaan terhadap dunia secara mutlak. Akan tetapi yang terlaknat ialah apa yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dan yang melupakannya, sebagaimana diisyaratkan dalam bahagian akhir daripada hadis ini. Sedangkan illa, yakni tidak terdapat dalam riwayat Imam At-Tirmizi. Dia maksud sallallahu alaihi Muhammad, walaupun Allah menyebutkan bahawa ala inna dunya mal'unatun, ingatlah, ketahuilah bahawa sesungguhnya dunia ini sallallahu alaihi Muhammad dilaknat. Tapi bukan maksud keseluruhan daripada dunia itu dilaknat. Dengan maksud sallallahu alaihi wasallam, apa sahaja daripada urusan dunia yang menjauhkan kita daripada Allah, itu yang dilaknat. Pasal apa? Pasal dalam hujung hadis ni Nabi SAW sebut tentang illa. Maksud apa? Kecuali. Maksud bila ada kecuali itu, maksud ada bahagian daripada dunia ni yang tidak dicela. Boleh faham tak ni? Kita sebut semua benda kat alam ni semua tak boleh pakai belakang, kecuali yang ni. Maksud bukan semua benda kat alam tu tak boleh pakai, tapi ada benda yang boleh pakai. Boleh faham macam tu lah. Saya sebenarnya jadi demikian dimaksudkan, ulama menyebutkan illa inna dunya mal'unatun. Ketahuilah sesungguhnya bahawa dunia ini seluruhnya terlaknat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, mal'unun ma fiha, dan dilaknat pula apa yang ada di dalamnya, kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam zikrullah, illa zikrallahi ta'ala wa ma walahu,
dan salli ala sayyidina Muhammad sesuatu yang dicinta oleh Allah. Wa aliman, dan orang-orang alim, salli ala sayyidina Muhammad. Wa muta'alliman, dan orang-orang yang belajar ilmu. Ni orang-orang yang ataupun salli ala sayyidina Muhammad bahagian yang tak tercela daripada bahagian dunia. Apa dia? Yang pertama dia orang yang salli ala sayyidina Muhammad, orang yang sentiasa berzikir kepada Allah. Yang kedua, orang yang alim, sesuatu yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga, orang-orang alim. Yang keempat, orang-orang yang belajar. Penjelasan. Di dalam hadis ini terdapat celaan terhadap dunia yang dapat menyibukkan seseorang daripada zikrullah dan melakukan ketaatan kepadanya, sebagaimana Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu daripada mengingati Allah, dan barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ayat ni surah Al-Munafiqun ayat 9, yang cerita Allah pesan dekat orang beriman ada dua benda yang selalu duk bagi orang lupa dekat Allah. Ada dua benda yang selalu bagi orang lupa dekat Allah. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama, salli ala sayyidina Muhammad, al-mal, harta benda. Harta benda, salli ala sayyidina Muhammad. Harta benda ni ujian sangat besar. Yang tiap-tiap hari kita duk tengok orang kelang kabut. Tuan-tuan, cuba tengok salli ala sayyidina Muhammad. Kita waktu PKP ni alhamdulillah banyak masa kat rumah, boleh duk tengok juga ni kuliah online ni. Kan salli ala sayyidina Muhammad. Ada waktu dan ketikanya tuan-tuan, subhanallah, dulu waktu sebelum daripada PKP, daripada pagi sampai ke malam, kalut apa pun tak tahu. Kalut lah tuan-tuan. Bangkit, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Pagi-pagi tak dan nak semayang subuh. Tak dan nak semayang subuh, salli ala sayyidina Muhammad. Bukan tak dan semayang subuh, dan semayang subuh tu, tapi tak dan nak duduk sat bagi kita tenang-tenang waktu kita semayang subuh tu. Tu yang ni, salli ala sayyidina Muhammad. Kalut lah tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Betul? Duduk sat. Waktu yang Nabi SAW kata apa? Salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah, salli ala sayyidina Muhammad, pada umatku pada waktu pagi dia. Waktu yang Nabi SAW doakan keberkatan pada waktu pagi untuk kita. Siapa nak sedekah, sedekah waktu pagi. Pasal apa? Pasal waktu pagi itu Allah bagi berkat. Salli ala sayyidina Muhammad. Siapa nak duduk zikir, istighfar, zikir waktu pagi, sebab waktu pagi itu waktu berkat. Paling tidak tuan-tuan tahu buat apa? Selepas daripada kita sembahyang subuh tu, duduk sat. Pasal waktu tu waktu berkat. Duduk sat. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim. Duduk sat, istighfar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Allah nak bagi 10 pahala, Allah nak angkat 10 dosa, Allah nak angkat 10 darjat, Allah nak jauhkan dia daripada gangguan syaitan pada hari tersebut. Allah nak angkat, salli ala sayyidina Muhammad, perkara yang dia tak ingin pada hari tersebut. Dia jadi orang yang paling banyak zikir dia pada waktu tersebut. Kemudian kita nak doa pula, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Yang Nabi kata apa? Kalau dia mati pada hari tersebut, Allah akan beri dia perlindungan daripada api neraka. Kemudian dia nak pula Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baca pula Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ayat kursi yang Nabi SAW kata apa? Man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhul jannah ila an yamut. Siapa yang baca ayat kursi selepas pada setiap sembahyang fardu dia, salli ala sayyidina Muhammad, maka tak ada apa pun yang akan menghalangnya daripada masuk syurga melainkan kematian. Kemudian baca pula amanar rasul. Kemudian baca syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu qa'im bil qist. Kemudian baca pula 3 qul yang ulama kata apa? Ni menjadi zikir yang akan menghalang daripada perkara-perkara yang salli ala sayyidina Muhammad musibah pada hari tersebut. Kan? Kemudian baca pula tuan-tuan, subhanallah alhamdulillah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar, yang Nabi SAW cerita tentang betapa banyak dan besarnya ganjaran pahala dia. Kemudian kita baca apa lagi? Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kan, salli ala sayyidina Muhammad. Nah,
zikir yang paling besar, yang paling hebat, la ilaha illallah. Duduk Ustaz, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian angkat tangan pula baca doa, sallallahu alaihi wasallam pada waktu yang disebut sebagai waktu apa? Waktu penuh barakah. Tuan-tuan, apa sana? Kemudian baca Quran. Baca Quran. Pagi-pagi ulama sebut, siapa yang memilih untuk membaca lain daripada Al-Quran, nah sallallahu alaihi wasallam pada permulaannya hari dia pilih untuk baca yang lain dulu sebelum dia baca Quran. Celaka, dia kata sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab memilih untuk membaca yang lain daripada Al-Quran yang penuh dengan cacat, yang dah penuh dengan celah. Sedangkan sallallahu alaihi wasallam Quran yang sempurna tu dia pinggirkan. Patutnya mula-mula sekali sebelum nak baca WhatsApp, nak baca apa, baca Quran dulu. Tapi tuan-tuan tengok, kita kelang kabut tiap hari. Berapa ramai orang kelang kabut kejar harta benda dia, dunia dia. Sallallahu alaihi wasallam dia meninggalkan kelebihan-kelebihan tu pada waktu pagi tu saja. Tu tak cerita lagi dua rakaat tahajud. Tu tak cerita lagi amalan kita buat sebelum subuh ni. Tuan-tuan tengok, tu sudut tengok orang, tu sudut tunjuk ke orang, tengok diri sendiri. Tengok diri sendiri. Berapa lama kita buang saja tuan, kita buang satu waktu paling berkat, waktu paling istimewa, waktu paling hebat. Faham ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, betul kelang kabut, pergi kerja kelang kabut, kat jalan kelang kabut. Pergi semayang kelang kabut, zuhur kelang kabut. Masuk kerja pula kelang kabut. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, kan? Betul tu. Ni 2 rakaat sebelum subuh tu. 2 rakaat sebelum subuh tu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih hebat daripada dunia dan segala isi yang ada dalam dia. Dan buat dah? Tak dan buat. Pasal apa? Kejap. Dunia dah. Umur apa lah ni tuan-tuan? Untuk umur 50 dah. 50 dah. 50 dah. Berapa tahun yang kita buang saja waktu paling istimewa ni? Saya kira ni. Nah, berapa tahun dah? Daripada kita balik dulu, kita duduk sekolah, kita memang tak buat benda-benda aku ni, tak tahu, tak ada ilmu. Bila kita dah habis sekolah, kita pergi sambung mengaji, kita tak tahu benda-benda ni semua. Masuk kerja, tuan-tuan sekalian, kita dah sibuk dengan kerja kita. Bila ni masuk umur 40 baru duduk belajar buat. Maksudnya tuan-tuan, tolak tak balik tu 30 tahun kita buang saja itu. Buang saja tuan-tuan. Yang kita tak boleh nak patah balik ambil dah. Tak boleh. Kalaulah tuan-tuan boleh bayang setiap hari kita buat 2 rakaat sebelum yang subuh yang disebut sebagai khairun minad dunya ma fiha, lebih hebat pada dunia dan segala isi yang ada dalam dia. Kalaulah kita boleh buat daripada kita balik dulu sampai lah ni tuan-tuan, entah berapa puluh ribu yang disebut sebagai ganjaran pahala yang kita nak pergi letak atas timbang mizan kita tu, yang lebih hebat daripada dunia dan segala isi yang ada dalam dia ni. Faham tak? Banyak lah. Kalau 10 tahun 360 hari, setahun 10 tahun duk ada 3,600 hari. Ya tak? Kalau 20 tahun duk ada 6,000, tak? 3,000, 7,200. Kalau 30 tahun banyak, kira sendiri lah. Kalau yang 20 tahun tu pun tuan-tuan, kalau tiap-tiap hari kita buat dalam masa 20 tahun tu, ni yang sebut khairul min dunia, lebih hebat daripada dunia segala isi ni. Tuan-tuan bayang tak? 7,200 pahala, yang pahala tu besar, lebih hebat daripada dunia dan segala isi ni, letak atas timbang mizan kita setiap hari 7,200 kali ganda. 7,200. Faham tak ni? Yang dulu kita buang saja, buang. Throw it in the drain. Orang kampung saya kata. Tengok kan? Tengok kan? Mak anggut mak. We just throw it in the drain. Buang macam tu ya, dalam longkang. Ni, dah patah balik tak dah? Tak boleh dah. Yang ke depan kita duk buat ni, itu yang
untuklah ni ya. Kita buat hari ni untuk hari ni, kita buat esok untuk esok. Yang 7,000, yang 10,000 wang tu ya. Faham tak ni? Salih alaihi wasallam. Pasal apa suara bergema saya pun tak tahu nak buat macam mana dah. Dia echo juga. Tapi boleh dengar kot dah. Dengar. Saya dengar dia memang bergema sangat kan. Dia faham kan? Jadi suara-suara tuan-tuan, dia nak cerita apa? Nak cerita tahu pasal apa? Tahu pasal apa? Pasal ujian Allah sebut echo. Pasal bunyi Yusin sikit lah. Boleh dengar? Suara bergema. Boleh? Okey aja. Okey. Saya lihat Sayyidina Muhammad. Jadi, tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita apa dia? Okey. Okey. Nanti saya cari juga ejah juga macam mana nak buang dengu. Mungkin sebab saya pakai mic ni kot. Tapi kalau saya tak pakai mic, suara akan sakit. Suara akan sakit. Kepala tuan-tuan salih Ahmad apa ni boleh dengar? Alhamdulillah. Ayuna kata dengar, Nurmila kata dengar, alhamdulillah. Hartini kata dengar. Tu suara cucu saya. Tuan-tuan apa ni sabar-sabarlah tak apa. Dia penyeri suasana kan. Kita faham tak ni? Jadi subhanallah salih ala Sayyidina Muhammad. Macam mana nak retrieve balik ni? Pasal apa tuan-tuan fikir balik? Betul tak Allah kata yang duk menjadi penyebab kita meninggalkan ibadat-ibadat kita yang banyak yang kita boleh buat tu? Pasal tu al-mal, harta benda. Betul kan? Sibuk kerja, sibuk cari harta. Dah lah dapat harta, sibuk pula nak jaga harta. Dah dapat harta, sibuk pula nak jaga harta. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ni? Sibuk pula nak jaga harta. Maka dalam kesibukan dia nak jaga harta, dia takut hilang tu, menyebabkan dia sallallahu alaihi wasallam tak boleh lagi nak menumpukan untuk ibadat. Tinggal lagi. Allahu Rabbi tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Sampai bila? Tak tahu. Sampai bila? Tak tahu. Mudah-mudahan tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam Allah bagi dekat kita ni. Allah bagi apa? Allah bagi dekat kita ni Allah bagi hidayah dekat kita, bagi taufik dekat kita. Baik, cuba tengok internet tak ada ke kat bawah. FB okey ya? Okey. 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 Yang kedua, apakah ujian dalam kehidupan kita yang Allah sebut dalam ayat tersebut? Banun. Apa maksud banun? Anak pinak. Ini pun ujian dekat kita. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ujian dekat kita. Nama dia anak pinak. Berapa ramai tuan-tuan subhanallah yang meninggalkan urusan ibadatnya dan dia blame anak-anak dia atas dia tak boleh nak buat ibadat tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Ni pasal apa tak mai kuliah ni? Cucu, jaga cucu. Nak sebab. Ni bawa cucu mai okey eh. Siapa tak main ni kuliah ni? Orang duk mengajar ni, pasal apa tak pergi ni? Bela cucu, jaga cucu. Pasal apa tak baca Quran ni? Anak kecil. Pasal apa tak pergi main subuh ni? Anak kecil. Kita duk blame. Saya kalau budak tu boleh bercakap ni, dia nanti kata kat kita balik. Pasal apa saya? Itu minta sangat kan? Itu nak sangat kan? Lepas tu dah Allah bagi, duk salahkan saya tak boleh pergi mengaji. Kalau anak kita boleh cakap lah. Anak kita tak boleh cakap lagi. Faham tak ni maksud apa? Kita selalu duk guna. Sebab tu tuan-tuan, kita risau nama tu. Kita risau nama dia istidraj. Istidraj. Kita minta kita dapat harta. Rupa-rupanya harta yang Allah bagi kat kita tu bukan sebab Allah sayang kat kita, tapi Allah bagi harta tu sebab Allah nak uji kita. Ni kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita nak apa ni anak pinak. Sallallahu alaihi wasallam, kita nak keluarga, tapi subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, rupa-rupanya bukan tanda Allah sayang kat kita, tapi Allah nak bagi ujian kat kita dengan anak pinak itu. Kita makin jauh daripada Allah. Ingatlah tuan-tuan, beringat. Saya pesan kat diri saya, pesan kat semua. Tuan-tuan, bila Allah bagi kat kita harta, bukan dengan tujuan supaya kita makin jauh pada Allah.
Bila Allah bagi kat kita keluarga, bukan dengan tujuan kita makin jauh pada Allah. Ada orang yang dia kata, Salih Ahmad, Ustaz, saya ni kerja ni, disebabkan kerja ni saya tak boleh nak sembahyang. Salih Alaihi Muhammad. Maka kerja tu menyebabkan dia makin jauh pada Allah. Tak patut dengan nikmat dia makin jauh pada Allah. Boleh faham tak ni Ustaz Alaihi Muhammad? Tak patut dengan nikmat dia makin jauh pada Allah. Itu nama dia kufur nikmat. Apa nikmat yang Allah bagi, sepatutnya dengan nikmat yang Allah bagi, tuan-tuan, cara untuk kita mensyukuri nikmat yang Allah bagi kita ialah kita Salih Alaihi Muhammad melakukan ketaatan daripada nikmat yang kita dapat. Nikmat yang kita dapat, kita makin dekat dengan Allah. Nikmat kita dapat, kita makin dekat dengan Allah. Tu patutnya macam tu. Tapi kalau dengan nikmat kita dapat, kita makin jauh pada Allah, tuan-tuan, itu bukan nikmat, itu nama dia istidraj. Faham tak? Kita tengok Salih Alaihi Muhammad. Fauzan, ustaz muda-muda lagi dah ada cucu. Tu pun rezeki juga. Jangan cucu saya tu buat saya jauh. Ustaz, pasal apa tak pergi kuliah? Belah cucu. Tu hati-hati tuan-tuan. Salih Alaihi Muhammad. Jaga hati-hati. Kita bukan sedar. Dan kita rasa alasan kita tak pi, kita tak boleh buat ibadat, kita menggunakan alasan anak cucu kita, dan kita rasa macam alasan tu solid dan semua orang kena terima. Ni. Pasal apa haji lama tak pergi masjid haji? Itulah duk bisnes duk makin maju lah, apa semua duk buat projek banyak apa ni. Alhamdulillah Allah bagi rezeki banyak. Dia guna alasan tu, dia rasa macam alasan tu paling solid sekali dan orang semua kena terima. Tu masalah dengan dia sebut apa? Masalah dengan apa ni Salih Ahmad istidraj ni tuan-tuan, dia tak berasa. Ujian ni tuan-tuan, dia ada dua bentuk. Satu ujian bentuk musibah, satu lagi ujian bentuk nikmat. Kalau ujian bentuk musibah dia boleh berasa. Oh susahlah ni Allah ujilah, makin kita dekat dengan Allah. Tapi masalah dengan ujian bentuk nikmat ni tuan-tuan, dia berasa apa? Dia tak berasa. Dia tak ada. Dia. Masa. Ni. Sip. Faham ni? Jadi Salih Alaihi Muhammad tu. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, itu keadaannya. Kita faham tak? Allah sebut dalam Quran, wahai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Ni Allah nak sebut. Allah peringat ni, wahai orang-orang yang beriman. Salih ala sayyidina Muhammad. Allah kata apa? Janganlah harta benda kamu dan anak-anak kamu melalaikan kamu daripada mengingati Allah. Ingat tu pesan Allah tu. Jangan harta benda, jangan anak pinak melalaikan kita daripada kita mengingati Allah. Kalau harta benda dan anak-anak pinak kita melalaikan kita daripada mengingati Allah, ingat, itu ujian Allah kat kita. Istidraj. Macam mana nak beza di antara nikmat dengan istidraj? Nikmat bila kita dapat, dia makin dekat dengan Allah SWT. Istidraj bila dia dapat, dia makin jauh daripada Allah. Itu istidraj. Boleh fahamnya tu? Yang Faridah tanya, Ustaz tadi kayuh basket berapa km? Rahsia. Boleh tahan lah. Dia kira mula balik selepas 6 bulan ni. Baik tuan-tuan, kita sambung. Salih ala sayyidina Muhammad. Dan Allah sambung dalam ayat tersebut, surah Al-Munafiqun, Allah kata, dan barang siapa yang berbuat demikian, dengan maksud harta benda dia dan anak pinak dia, Salih ala sayyidina Muhammad, menyebabkan dia jauh daripada Allah. Ingat kata Allah Salih ala sayyidina Muhammad, mereka itulah orang-orang yang rugi. Habis Salih ala sayyidina Muhammad. Betul Intan, kadang-kadang takut juga Ustaz hati ni memang. Salih alaihi wasallam, Laila Jali, jangan harta benda anak pinak melalaikan kita daripada mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Umiyati, Ustaz Putrajaya dah masuk waktu Isyak, insya-Allah, mudah-mudahan. Salih alaihi wasallam Allah. Tuan-tuan, Salih alaihi wasallam menjadikan kita dan anak pinak kita, Salih alaihi Muhammad, dan harta benda kita menjadi penyebab kita makin dekat dengan Allah SWT. Ingat saya pesan hari tu, bila ustaz kata mudah-mudahan, dia satu doa, maka kita buat apa? Kita kata amin. Ulang balik, mudah-mudahan Allah menjadikan kita, harta benda kita dan anak pinak kita menjadi asbab untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT.
Amin ya rabbal alamin. Salli ala sayyidina Muhammad. Ustaz, jaga anak dan kerja itu bukan ke ibadah juga? Betul? Memang betul. Salli ala sayyidina. Kita jaga anak pinak kita, kita jaga harta benda, kita pergi kerja untuk cari rezeki, itu juga ibadat. Tapi jangan gunakan alasan ni untuk jauh kita daripada Allah SWT. Pasal apa tak semayang ni? Kerja, kan kerja juga satu ibadat. Tak kena macam tu. Ni, pasal apa semayang zuhur pukul 4 ni? Ni duduk jaga anak, kan jaga anak ni juga merupakan satu ibadat. Tu yang semayang zuhur pukul 4.30. Tiap-tiap hari semayang zuhur pukul 4.30, subuh pukul 8 qadaan. Faham tak ni Ustaz Ahmad? Bukan macam tu maksud dia. Sepatutnya kita bekerja, anak-anak pinak kita makin mendekatkan diri kita kepada Allah. Pasal apa? Pasal bentuk mensyukuri nikmat ialah dengan salli ala sayyidina Muhammad kita melakukan ketaatan. Tuan-tuan, ulama sebut syarat berkekalan nikmat ialah taat. Dan salli ala sayyidina Muhammad syarat tertanggalnya nikmat ialah maksiat. Dia faham tak? Okey, settle. Sedangkan dunia yang dapat membantu melakukan ketaatan kepada Allah, maka hal inilah tidak tercela. Allah berfirman, orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingati Allah, melaksanakan solat dan menunaikan zakat. Yang disebut salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad, yang sebut dunia yang tak tercela ni apa? Dunia ataupun bahagian daripada bahagian dunia yang mendekatkan diri kita kepada Allah SWT, disebut sebagai zikrullah. Inilah yang tidak tercela. Anda faham tak? Salih Asyamat. Tuan-tuan, dapat rezeki menambahkan ingat kita kepada Allah SWT. Dapat anak menjadi salih Asyamat menyebabkan kita makin ingat kepada Allah SWT. Boleh faham tak? Salih Asyamat. Dapat apa saja bentuk kesihatan, bentuk keluarga, bentuk pekerjaan, bentuk apa saja sebut sebagai nikmat, maka nikmat itu menyebabkan kita makin dekat dengan Allah. Itu bahagian dunia yang tidak tercela. Nah, ni salih Muhammad. Tuan-tuan faham tak? Tu salih ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, pertama salih ala sayyidina Muhammad, mal'unun ma fiha. Nabi SAW kata, salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa yang ada dalam dunia semua tercela illa kecuali zikrullah ta'ala, mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kita sebut Mana saya sebut? Ni tengok. Tengok tu. Tengok tu. Oh tu. Nampak? Siapa tu? Oh. Oi. Tu tengok tu. Nampak? Oh. Lembu macam mana lembu? Ayam, kucing ni kucing. Mata. Okey. Ni iklan. Ni cucu saya. Nama dia Khairul Hadi. Tuan-tuan pakai doa bagi dia jadi alim ulama satu hari nanti. Kan? InsyaAllah. Ustaz Usam, ahlan wa sahlan. Ustaz Usam pun ada, insyaAllah. Bu. Okey. Dah, okey dah. Baik, alhamdulillah. Kena? Tu iklan. Nama dia Khairul Hadi. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, faham tak? Baik. Zikrullah. Ingat, zikrullah ni ada 3 bentuk. Yang pertama, salli ala sayyidina Muhammad, disebut sebagai zikir qalbi, zikir hati. Zikir hati ni apa? Zikir hati ni ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita bermuhasabah diri, kita melihat kejadian alam, salli ala sayyidina Muhammad, mengingatkan kita kepada Allah SWT. Tengok alam semesta, teringat Allah SWT. Tiap-tiap hari muhasabah balik apa yang kita buat dalam kehidupan kita. Aku ni buat salah apa hari ni? Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itu disebut sebagai zikir qalbi. Yang kedua, nama dia zikir fi'li. Zikir fi'li ni apa? Zikir fi'li inilah amalan-amalan ataupun perbuatan disebut sebagai zikrullah. Apa dia? Sembahyang kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, haji kita, umrah kita, sebagainya. Yang ketiga disebut sebagai zikir qauli. Zikir qauli ni apa? Zikir-zikir yang kita lafazkan.
salli ala Sayyidina Muhammad. Istighfar kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bacaan Al-Quran kita, salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat kita kepada Nabi SAW, dan semua bentuk-bentuk yang dilafazkan disebut sebagai zikir qauli. Kalau kita himpun semua benda ni tuan-tuan, subhanallah, saya duk berasa macam tak ada waktu dalam hidup kita ni melainkan semuanya bentuk zikrullah. Dak sepanjang masa ni, tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan bangkit pagi-pagi, salli ala Sayyidina Muhammad, terjaga daripada tidur, kata apa? Alhamdulillah. Kata Alhamdulillah. Nabi kata salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa yang bangun pagi salli ala Sayyidina Muhammad, fadzakurullah, sebut je nama Allah, in halat uqdatun, keteringkai satu strongkai satu ikatan syaitan duk ikat. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah petik satu riwayat sebut apa? Baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Salli ala Sayyidina Muhammad. Itu zikir dia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikan, dan kepada kamilah tempat, kepadanya lah tempat kami kembali. Salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa ajak tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad? Imam Nawawi rahimahullah petik doa ni letak dalam kitabnya Al-Azkar. Tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad, maka zikrullah dah, zikrullah. Lepas tu Nabi SAW suruh buat apa? Bangkit tidur tuan-tuan, Nabi suruh pergi ambil wuduk. Zikir apa? Fi'ali. Kemudian Nabi SAW suruh buat apa pula? Sembahyang sunat, sembahyang 2 rakaat. Zikir apa? Fi'ali. Betul tak ni? Salli ala Sayyidina. Kemudian lagi salli ala Sayyidina mandi, ubah adat menjadi ibadat, niat kerana Allah, jadi pahala tak? Pahala. Ibadat lagi, salli ala Sayyidina. Lagi makan, niat kerana Allah, pahala lagi, ibadat lagi. Lagi pergi kerja, niat kerana Allah, pahala lagi, salli ala Sayyidina. Setiap minit kalau dia pergi kerja tu, setiap momen dia spend waktu tempat kerja tu kerana Allah SWT, maka pahala lagi. Faham ni saya sebab tuan-tuan? Sampai dia balik, sampai dia tidur balik, setiap waktu apa yang dia buat dalam kehidupan dia, semua boleh jadi pahala. Semua urusan ibadat di sisi Allah SWT. Faham tak ni? Tuan-tuan, tadi saya sempat kayu basikal di kursi. Lepas tu saya sampai satu tempat, nama dia Allahumma salli ala Sayyidina, Pengkalan Lubuk Buntang. Dia satu macam, dulu ni tahun tu ni macam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, macam apa? Macam stesen lah. Stesen di highway dulu tu. Sungai Krian tu highway lah. Sebelum ada jalan ni apa semua, Sungai Krian ni highway. Jadi Salli Samad dia ada satu penggalan kat situ. Penggalan ni, penggalan lama tu dah, lama dah. Lepas tu saya teringat satu ayat. Allah sebut dalam Quran surah Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktu ma qaddamu wa atharahum in amsana. Betul? Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Salli ala Sayyidina Muhammad. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Kamilah yang menghidupkan orang yang telah mati, salli ala Sayyidina Muhammad, dan kami tulis, salli ala Sayyidina Muhammad, apa yang dia buat dulu, naktu ma qaddamu wa atharahum, dan bekas-bekas tinggalan mereka. Tahu bekas-bekas tinggalan mereka ni apa? Bekas tinggalan ni tuan-tuan, salli Sayyidina Muhammad, tuan-tuan peringat ni lelah. Azni Hussein kata macam tempat pendekar punya lapuk tunggu sampan. Lebih kurang macam tu lah. Sampai lah ni lagi duduk ada. Tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad. Wa atharahum ni maksud bekas-bekas tinggalan. Kisah dia asbabun nuzul ayat ni tuan-tuan. Para sahabat Nabi di Madinah, rumah mereka jauh daripada masjid. Jadi mereka kalau boleh nak pergi pindah rumah dekat dengan masjid supaya dekat mudah untuk mereka ulang alik di masjid. Tapi ayat ni cerita bekas-bekas tapak kaki mereka tu semua akan jadi saksi di akhirat. So lagi banyak bekas tapak kaki, lagi jauh berjalan, lagi banyak pahala dan semua Allah akan cerita di akhirat. Dia akan tengok, ui banyaknya, jauhnya. Ni. Jadi kita ni tuan-tuan dalam hidup kita, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, pastikan tempat kita nak pi biar bekas tu jadi bekas yang baik. Tuan-tuan faham tak? Nak pergi mana? Tuan-tuan nak buat apa? Pastikan, sebab setiap tapak perjalanan kita semua akan jadi saksi ke akhirat. Boleh faham tak?
Tuan nak pergi masjid, baik. Tuan nak pergi ziarah orang sakit, baik. Tuan nak pergi hubung silaturahim, baik. Tuan-tuan nak pergi kerja cari rezeki halal untuk anak isteri, baik. Niat kerana Allah. Faham ni? Tuan nak pergi disko, jangan satgi jadi. Tuan pergi karaoke, jangan. Tuan nak pergi maksiat, jangan. Sebab tu wa atharuhum, bekas-bekas tapak tinggalan. Faham tak ni? Yang kedua, ulama mufassirin sebut, baca dalam kitab Salih al-Syamat Tafsir Ibnu Kathir, yang dimaksud awak pekat duk teka umur ustaz pula. Cuba teka umur saya apa? Aja pula pekat duk komen tanya umur kan. Siapa betul saya bagi hadiah. Jangan nampak kau orang. Rahsia. Tuan-tuan Salih al-Syamat Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, yang kedua kata ulama, maksud bekas tapak tinggalan ni, Nuranita Zainal umur 45, salah. Salah. Kemudian Salih al-Syamat Muhammad, tuan-tuan, apa dia? Ialah apa yang kita, Allah paklong sampai hati umur 50 kata kat saya. Astaghfirullahalazim, tak makan batering paklong. Paklong. Tuan-tuan, bekas tapak tinggalan ni Salih al-Syamat ulama Arifah 33 tahun, yang ni paling best sekali. 33. Tuan-tuan sekalian, apa dia? Apa yang kita tinggalkan di sisi manusia yang lain. Apa yang kita tinggalkan di sisi manusia lain. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan pernah ajak orang untuk buat ibadat. Dia buat ibadat tersebut, tuan-tuan tumpang pahala dia. Tuan-tuan faham tak ni? Tu pun bekas. Berapa ramai orang duduk sekeliling kita yang mengambil manfaat daripada kita. Bekas. Tuan-tuan pernah pergi sedekah ke orang tu pernah buat ibadat. Tuan-tuan pernah pergi tolong orang tu buat ibadat dalam kehidupan dia. Tuan-tuan pernah ajak orang ni untuk sembahyang, dia buat ibadat, tuan-tuan dapat pahala dia. Tuan-tuan Salih al-Syamat Muhammad, Maisarah Tajuddin umur 42 tahun saya. Kira-kira tu hampir-hampir. Terima kasih Salih al-Syamat Muhammad. Mi Ramzan 48 sampai hati. Ni mak ustaz masih kat Perlis lagi ke? Rohaya Amisha. Tak, mak saya dekat depan saya ni, alhamdulillah. Nazrah Subari 49 tahun tak patut. Riza tak patut 49, 45 tak kena. Abdul Halim kata umur 20 sebab kayu basikal laju sangat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Maisarah ni janganlah bercakap rahsia. Menaci. Itu tak pakai pasal dia kenal. Intan Zuraini 44. Itu betul. Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah sayyidina tuan-tuan. Nah, tuan-tuan ingat nah. Jadi subhanallah salli ala sayyidina Muhammad, bagi kita ada bekas pada orang lain, bekas-bekas kebaikan yang kita boleh ambil manfaat dia. Faham tak sayyidina? Bagi dia jadi bekas kat kita. Tuan-tuan tengok kawan-kawan hidup sekeliling kita ni, apa bekas yang kita boleh ambil daripada dia, nanti kita boleh bawa ke akhirat. Tuan-tuan tengok. Tuan tengok. Tengok kawan kita yang duduk rapat kita, tengok dia ni. Apa yang kita dah sampai ke dah? Dia dah semayang. Alhamdulillah, kita tumpang dia. Faham ni? Faham ni? Itu tunjukkan dia kat laut ni. Ni. Saya Muhammad. Jadi subhanallah saya Muhammad. Ramai teka 43. Allah saya Muhammad. 44 tu. Yes. Yang mana 50 tu? Tak mau nak unfriend lah. Mana ni? Muhammad. Jadi tapi yang lagi satu takut tuan-tuan saya sempat tahu apa? Wa atharuhum, bekas-bekas tinggalan juga kata ulama apa dia? Ialah bekas-bekas tinggalan maksiat. Yang ni pun kita takut. Dulu pernah pi mana? Tu bekas. Faham tak ni? Yang dulu duduk tepi Batu Feringgi, yang duduk tepi Pantai Sikit, bekas. Ni Salih ala sayyidina apa kita buat? Dan sama juga tuan-tuan, Salih ala sayyidina Muhammad, Hana Wanci 44, muda lagi, alhamdulillah. Tuan-tuan Salih ala sayyidina Muhammad, ni tengok orang sekeliling kita dan kawan-kawan kita daripada dulu sampai lah ni. Tuan-tuan tengok apa bekas maksiat yang kita tinggal kat mereka. Tengok tak? Dan tengok, ada kawan kita tu masih duduk dalam maksiat, dan maksiat tu kita yang tunjuk kat dia. Bila ni? 10 tahun dulu ni.
20 tahun dulu Faham ni? Ini pun kita takut. Jadi subhanallah dan salli ala sayyidina Muhammad, ingat dia tak? Dan apa kita kena buat? Yang pertama, lepas pada ni pastikan mana kita nak pi, apa kita nak buat, biar dia jadi bekas yang baik. Satu. Yang kedua, dulu ada bekas-bekas tinggalan kita maksiat yang kita buat. Faham ni? Dan kita pernah tunjuk dekat kawan-kawan kita kemaksiatan tersebut, dan dia buat sampai lah ni. Habis pergi. Kita tinggal dah, kita tak buat dah. Jadi orang baik dah, duduk madrasah. Ni mengaji tiap hari. Tengok salli ala sayyidina Muhammad, tu dia Safiyah Saleh 444 lagi tu. Ni saya cuma 1976 tu. Faham ni salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana nak buat ni? Kita minta ampun pada Allah. Kita minta ampun supaya Allah ampunkan segala dosa-dosa kita dan memadamkan segala bekas-bekas tu untuk kita dan juga untuk sahabat-sahabat kita yang kita ajak dia dengan maksiat tersebut. Sallallahu alaihi wasallam. Ni kita dah tinggal dah, kita tak buat dah. Ni kawan-kawan kita yang duk buat lagi ni, macam mana nak buat ni? Doa kat dia, ya Allah berilah taufik dan hidayah, bagilah taufik dan hidayah kat dia, supaya dia meninggalkan kemaksiatan tersebut, dan supaya kita tak menanggung dosa-dosa yang kita, Nabi kata, man da'a ilal dalalah kana lahu minal ithm. Siapa yang tunjuk satu benda kemaksiatan, maka dosa baginya seperti mana dosa dia melakukan, dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Tuan-tuan boleh bayang tak? 20 tahun dah kita dah ajak dia buat benda tu. 20 tahun dah dia buat benda tu, dan setiap kali dia buat benda tu, dosa ramai kat kita. Ni Ida Nurshima, ya cikgu orang Tambun Tulang betul. Saya orang Tambun Tulang. Pasal apa nama Tambun Tulang? Tak tahu siapa. Kisah dia sangat menarik. Tak tahu tak siapa? Saya pun tak tahu. Tak tahu macam mana dapat Tambun Tulang. Macam mana mak Tambun Tulang? Ikan banyak. Mak cerita, mak saya dekat ni, dia kata ikan banyak sebab tu. Lepas tu kemarau. Lepas tu ikan mati banyak, tulang bertambun. Itulah nama dia Tambun Tulang. Belajar sejarah. Ni Batam Indonesia, ahlan wa sahlan Ma Irma Hafiz, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, sahabat kita daripada Batam Indonesia. Mari kita kata dia ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ahlan maksud keluarga, wa sahlan maksud satu doa semoga Allah mempermudahkan urusan dia. Kan? Sahal maksud mudah. Jadi kita sebut ahlan wa sahlan tu seolah macam kita menggambarkan dia ataupun mengibaratkan dia tu sebagai ahli keluarga kita. Wa sahlan, dan kita doakan supaya urusan dia dipermudahkan oleh Allah. Ahlan wa sahlan. Dia faham tak? Sallallahu alaihi wasallam. Okey, settle. Kita sambung. Yang kedua, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Apa lagi? Kita masih duk bincang tentang hadis tersebut. Di dalam sebuah hadis marfu' disebutkan, janganlah engkau mencaci dunia, maka sebaik-baik kenderaan seorang mukmin yang dengannya ialah dengannya dia boleh sampai kepada kebaikan, dan dengannya pula dia boleh selamat daripada keburukan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jangan kita nak kata nak caci, nak cela dunia 100% pun tak boleh juga. Apa yang kita boleh buat ialah kita menggunakan dunia itu sebagai kenderaan untuk kita apa? Untuk kita sampai kepada kebaikan. Dan dengan dunia tersebut kita boleh selamat daripada keburukan. Cela-cela tak usah pakai kereta langsung, Ustaz. Pasal apa? Pasal inna sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ala inna dunya mal'unatun, dia baca hadis. Pasal apa tak mau pakai kereta, duk jalan kaki, kasut pun tak pakai ni? Pasal apa ni? Pasal Nabi SAW kata, ala inna dunya mal'unatun. Apa dia? Tak tahu. Sesungguhnya dia kata, dunia ini semuanya terlaknat. Mal'unun ma fiha, dan terlaknatlah semua, tercelalah semua yang duduk dalam dia. Sebab tu saya tak pakai kereta. Bukan maksud macam tu.
pakailah kereta. Tapi kereta tu jadi kenderaan untuk kita mencari kebaikan dan kenderaan untuk kita meninggalkan keburukan. Mana sebab? Pakai baju selekeh je. Pasal apa selekehnya? Inna dunya mal'unatun. Sungguhnya dunia ini terlaknat dan semua tu dah terlaknat. Tu yang saya pakai selekeh. Dah gunakan pakaian kita ni untuk ke arah kebaikan, supaya orang tengok macam mana Islam ni cantik, Islam ni bersih, dan orang ramai-ramai nak masuk Islam dengan perwatakan dan pakaian kita. Dia ni manfaatkan dunia ni untuk bawa kita kepada kebaikan. Manfaatkan dunia untuk bawa kita kepada kebaikan. Bukan suruh tinggal langsung. Dah, jadikan ke dunia itu kenderaan untuk kita cari kebaikan, dan jadikan dunia tu juga kenderaan untuk kita meninggalkan keburukan. Boleh faham tak ni? Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tu keadaan dia. Jadi subhanallah, mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kepada kita. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang berikutnya akan kita bincang pada hari yang lain lah. Esok kita ada satu program kuliah esok pagi. Jangan lupa, macam biasa kita akan sambung lagi kitab tafsir Ibnu Kathir kita. Kita akan masuk pada ayat yang berikutnya 273 kan. Dia masih membincangkan perihal sedekah. InsyaAllah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tuan-tuan. Jadi esok jangan lupa untuk bersama dengan saya. Dan untuk kuliah kita Riyadhus Salihin ini kita akan sambung lagi sallallahu alaihi wasallam Muhammad tentang bagaimana Nabi SAW menyebutkan janganlah kamu berlebih-lebihan memiliki sallallahu alaihi wasallam Muhammad ad-dha'i'ata. Apa maksud dia? Kita akan bincang nanti pada pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita. Nah, insya-Allah. Tuan-tuan, saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Saya ucap terima kasih kepada semua sahabat-sahabat Pak Long, Salih Al-Asmat Nur Rashidah, Zaitun Syafi'i, lagi siapa lagi, Zainul Hashim, Mr. D Manis Collection, Miss Zal, PXTRXY kan, Azni Husin, terima kasih insyaAllah semua. Ila Karmila, Ramlah Ismail, insyaAllah. Salih ala Sayyidina Hartini Muhammad Nur Aini Esa Nur Mila, insyaAllah. Kita jumpa lagi di lain masa dan ketika, insyaAllah. Saya ucap terima kasih kepada semua sahabat yang sudi untuk bersama dengan saya, dan sahabat-sahabat yang masih belum memiliki susu kambing Faiz, projek dana Kompleks Islam Darul Faizin. Kita perlukan kepada dana setiap bulanan, tuan-tuan sekalian. Abang Zai, ahlan wa sahlan Abang Zai. Abang Zai dah buka ke Cakotiao? Dah buka balik Cakotiao seberang raya kita tu. Cakotiao apa? Cakotiao dekat jalan baru Perai. Terima kasih Wan Hana Wanci, terima kasih Iqbal, terima kasih Arfah Rizan. Dan saya semak tuan-tuan yang masih belum dapatkan susu kambing kita, boleh dapatkan melalui Al-Faizin Marketing. Saya semak dalam salah satu pada komen tu, boleh dapatkan dekat sana, insya-Allah, sebagai projek dana Kompleks Islam Darul Faizin, daripada hotline kita dan daripada pengedar-pengedar kita yang sah, insya-Allah. Bantu kami, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Dan tuan-tuan yang berhajat untuk berikan wakaf, ada nombor akaun yang tertera, insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi kebaikan. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Abdul Latif, saya pun sayang Abdul Latif, insya-Allah. Zanaria Osman, terima kasih. Liz Liza, terima kasih. Azalili, terima kasih. Hazia Habsyi, terima kasih. Dayang, Kak Dayang, terima kasih. 9 bulan 2 tahun, insya-Allah. Umur bayi 2 tahun, sesuai. Nurul Ifah Mazlan, amin. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada Mak Nurul Ifah Mazlan, insya-Allah. Mudah-mudahan. Kak Jun, terima kasih Kak Jun, insya-Allah. Kak Dayang, Khairul Azhar, terima kasih. Junaida Yusof, terima kasih semua. AM Sazaka, Nisa Zakaria. Payah nak sebut. Maisarah Tajuddin, Chelsea, terima kasih. Salih alaihi wasallam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala amin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ahmad Aisyah, terima kasih.